Waalaikumsalam Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Sihat ke semua? Sihat. Alhamdulillah sihat. Ustazah sihat. Sihat-sihat Alhamdulillah. Cuti macam mana cuti? Seronok, makan tidur. Tidur Ustazah. Makan tidur. Kalau tak boleh pergi mana-mana bercuti. Tak terasa pun cuti kan seminggu. Betul Ustazah. Betul saja. Tengah hari ni ada PDPR lemau semua, betul tak? Okay, sekarang baru 22 orang. Mana lagi yang lain? Kemal dia tak masuk ya, nenek dia meninggal. Betul Ustazah. Ustazah. Okay, tadi tengok tak video tadi yang Ustazah hantar? Bacaan surah Al-Hujurat. Tengok Ustazah. Sekejap tunggu sejak ada kawan awak masuk lagi ni. Syikin dah ada. Syikin sihat dah Syikin? Alhamdulillah dah okey dah Ustazah. Ya. Alhamdulillah. Orang tak apa nanti kalau ada yang lain dia akan masuk ni. Sekejap. Lupa nak track ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita dengan membaca doa belajar dulu. Minta Kamal baca Kamal. Senang point number kalau tak lambat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, terima kasih Kamal. Baiklah, tadi kan untuk pukul 7.30 tadi tu Ustazah dah bagi tajuk surah Al-Hujurat kan. Iaitu ayat bacaan kita, tilawah dan juga kefahaman. Okey, yang terakhir tajuk dia kepelbagaian bangsa. Okey, jadi hari ni kita akan tengok tajuk ni lah, kepelbagaian bangsa dalam Islam. Okey, kita tengok dulu sekejap ya. Okey, nampak tak? Nampak Ustazah? Okey. Okey, kamu boleh rujuk buku teks juga muka surat 51 hingga 55. Okey, surah Al-Hujurat, tajuk dia kepelbagaian bangsa dalam Islam, ayat yang ke-13.
Ada kawan-kawan masuk ke? Sekejap. Okey, ayat dia. Dengar Ustazah baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Okay. So Ustazah nak dengar juga kamu baca ya beberapa orang. Okay, boleh baca. Mula daripada siapa nak mula baca dulu? Volunteer. Ni untuk apa? Kertas 2 nanti kamu kena baca lah macam ni lah ayat tilawah kan. Nanti Ustazah akan bagi tajuk, bagi ayat, kamu kena baca. Siapa nak mula dulu? Senyap pula. Ada orang tak? Ustaz kan? Pilih pula. Okey, ikut senarai nama ya. Ain Zulaika dulu. Ain? Ya, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Allahumma. Okey, innallaha alimun khabir. Okey, bagus. Yang kedua Aina. Hello, dengar tak? Dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Inna panjang 2 harakat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Inna khalaqnakum. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم Inna pendek juga. Inna akramakum عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Okay. Alisha? Dengar tu Ustazah. Dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Okay. Bagus. Alisha, Ammar. Hello, Ustazah dengar tak? Okey. Dengar Ammar. Alright. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم
Innallaha alimun khabir. Okey, bagus Ammar. Azril. Hello. Hello, dengar. Dengar. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qablaqakum innallaha alimun khabir. Okey. Yang dekat sini ni innallaha alimun khabir. Bukan dengung tak boleh dengung tau Azril. Alimun khabir sebab apa? Tanwin bertemu dengan ha. Izhar halqi. Tu bacaan dia kena terang nyata, tak boleh dengung. Baik, Okey. Kemudian Farzana. Ustazah? Ya. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, wait 1 minute, sorry. Ya. 1 minute, Ustazah. 1 minute No, I terkeluar. Okay, ya, dia pergi ke web page lain. Sorry. Ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi. Inna tu pendek ni. Inna akramakum. Dia tak ada huruf mat dekat sini. Dia sebutir dia je. Inna. Kalau ada nun alif baru panjang. Okay. Inna akramakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Okey. Siapa pula ni? Haiman. Firas dulu. Firas ada tak? Dah masuk belum Firas? Ini dah masuk sudah. Belum masuk? Haiman? Ya, saya Ustazah. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum nak pendek. Haiman. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Okey. Lagi berapa orang Haryani. Kita ambil lagi 2 orang. Haryani tak masuk lagi. Tak masuk juga. Dia tahu tak? Dah call. Ya. Dia tak ada lagi. Kejap. Tak ada mesej. Yang mesej tu Akmal je. Apa? Akmal. Okay, lepas tu Ili. Ili lah. Dengar Ustazah. Dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Okey. Tadi Ustazah tertinggal Husna ya?
Sekali lagi seorang, lepas ni kita teruskanlah. Boleh Ustazah? Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Okay, sadaqallahul azim. Baik, kita berhenti setakat Ili nombor 12 ni. Nanti kita sambung lagi lah seterusnya. Okey, kita tengok dulu apakah dimaksudkan dengan ayat surah Al-Hujurat ayat 13. Okey, dia berkaitan dengan apa? Kalau kita tengok tajuk memanglah pasal kepelbagaian bangsa kan, tapi ada dua intipati ataupun intisari ayat yang penting yang kita perlu ingat dalam ayat ni. Okey, Ustazah bacakan dia punya maksud ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia. Ya ayyuhan nas ni, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. Sekejap, ada kawan kamu baru masuk. Okey. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu min dzakarin, daripada lelaki, wa unsa, dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban. Siapa mau masuk? Nisrin. Okey, dan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa. Okey, waja'alnakum, dan kami telah menjadikan kamu syu'uban, iaitu pelbagai bangsa. Wa qabail. Qabail ni dia berpuak-puak ataupun asal daripada perkataan berkabilah-kabilah. Dia jamak, dia banyak, dia akan jadi qabail. Li ta'arafu, supaya kamu saling berkenalan. Okey, ta'arafu, ta'aruf, untuk kamu saling berkenal-kenalan. Okey, kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah dalam kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Okey, inna, sesungguhnya, akramakum, yang paling mulia di sisi orang yang paling mulia indallahi, di sisi Allah, ialah atqakum, iaitu orang yang paling bertakwa. Okey, ayat last, innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Okey, daripada keseluruhan ayat ni, daripada keseluruhan ayat yang Ustazah bagi maksud tadi tu, ada dua isi penting ataupun arahan ke tuntutan ayat. Apa dia yang dituntut dalam ayat ni? Siapa nampak? Saling berkenalan. Saling berkenalan. Berkenalan. Maksudnya saling berkenalan tu tujuan dia untuk apa sebenarnya? Untuk apa? Bila kita berkenalan, apa kita akan dapat? Dalam Islam. Islam sebenarnya dia sangat mementingkan kita supaya menjaga silaturahim antara kita. Okey, kalau kita nak jalinkan hubungan dengan saudara sesama Islam ke ataupun bukan Islam ke, maka kita kena bertegur sapa, kena berkenalan. Kalau tak, kita tak boleh lah kan, kalau masing-masing
mementingkan diri sendiri, maka kita tidak akan menyahut ataupun menjadikan tuntutan itu sebagai amalan kita lah. Okey, jadi yang pertama sekali tuntutan dalam ayat ni ialah supaya kita saling berkenalan, saling mengeratkan hubungan silaturahim. Okey, yang kedua, ada tuntutan yang kedua apa? Ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya perlu sebut sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah dalam kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Okey, maksudnya walaupun macam mana rupa sekalipun ataupun macam mana tingginya darjat seseorang ke, kan, macam berbagai bangsa, sebab kita ni kan syu'uban ni maksudnya berbagai bangsa. Jadi dalam pelbagai bangsa ni mesti macam-macam jenis orang, bangsa, warna kulit dan sebagainya. Okey, tapi sebenarnya Allah tak pandang semua itu. Semua tu sama je di sisi Allah. Yang paling Allah nak ialah orang yang paling bertakwa. Yang paling Allah tengok di sisi Allah ialah ketakwaan mereka lah. Okey, jadi yang penting pertama jaga silaturahim, yang kedua kena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang Allah suruh kita lakukanlah dalam kehidupan kita. Okey? Boleh faham tak tentang maksud keseluruhan ayat ni? Boleh, Ustazah. Ya. Okey, alhamdulillah, semua harapnya semua fahamlah. Okey, kemudian kita tengok dulu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ni. Kenapa turunnya ayat ni? Okey. Okay, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu melaungkan azan semasa pembukaan kota Mekah. Okey, terdapat sahabat yang memandang rendah kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Jibril alaihissalam telah memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatan sahabat tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dan bertanyakan tentang tindakan mereka. Lalu turunlah ayat ini. Okey, so apa yang difahamkan daripada sebab turunnya ayat ni? Okey, yang mana masa pembukaan kota Mekah. Okey, bila umat Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam yang telah berjaya membuka semula kota Mekah masa tu, antara tindakan pertama yang Rasulullah buat selain daripada memusnahkan berhala yang ada di sekitar Kaabah tu, Rasulullah juga meminta Bilal bin Rabah untuk melaungkan azan yang pertama, kan, di bumi Mekah. Tetapi masa tu ramai sahabat-sahabat yang macam memandang rendah lah kepada Bilal bin Rabah ni. Sebab apa? Sebab Bilal ni dia tidaklah kacak, tidaklah handsome, kan. Tapi dia berketurunan orang Badui, kan, Arab yang berkulit hitam, kan, rambutnya kerinting dan sebagainya. Jadi dia orang memandang rendah lah dengan fizikal dia. Okey, jadi malaikat Jibril ni telah memberitahu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan mereka lah. Hari ni lambat masuk ni kenapa bangun tidur Okey, lepas tu apa tadi? Bila mereka memandang rendah tu, jadi Jibril pun mengadulah kepada Rasulullah, sehinggalah Allah turunkan ayat ni yang mengatakan bahawa Allah jadikan manusia ni lelaki dan perempuan, dan tujuan dia untuk berkenal-kenalan, untuk mengeratkan hubungan silaturahim, dan Allah tidak membeza-bezakan di antara sesama manusia itu melainkan dengan ketakwaan yang ada dalam diri manusia itu sendirilah. Okey. Boleh faham ya? Sebab turunnya ayat. Boleh Ustazah. Okey, sekarang tengok kandungan ayat yang pertama. Okey, yang tadi tuntutan saling mengenali lah. Yang tadi kan untuk tuntutan yang saling berkenalan dan juga untuk mengeratkan silaturahim ni.
Okey, tuntutan saling mengenali dalam kalangan pelbagai bangsa. Okey. Yang pertama, menjalin perpaduan dan perhubungan yang harmoni. Okey, Ustazah nak seorang terangkan ni, menjalin perpaduan dan perhubungan yang harmoni. Macam mana? Yang dimaksudkan dengan menjalin perpaduan tu macam mana? Kemudian bagi contoh. Kita tengok gambar ni kan, gambar kanak-kanak ni berbagai bangsa, agama kan. Ada yang India, ada Melayu, ada Cina, ada ni Sabah ke apa ni. Kan? Jadi macam mana cara kita nak jalinkan perpaduan tu? Siapa boleh bagi idea? Ustazah nak cuba boleh. Boleh sangat. Contohnya macam musim perayaan kan, diorang macam buat rumah terbuka. Jadi macam bila ramai-ramai berkumpul, jadi diorang macam saling kenal-mengenal lah. Lepas tu, diorang punya sekaligus tu dia macam perpaduan tu terus ada. Macam tu lah. Okey. Contohnya macam itulah kan, nak jalinkan perpaduan ni, contoh dalam musim perayaan kan, boleh kita saling ziarah menziarahi, kunjung mengunjungi antara satu sama lain. Tak salah kita meraihkan perayaan masing-masing. Okey, yang salahnya kalau kita meraihkan upacara keagamaan. Itu yang salah, dia akan boleh terpesong akidah. Tapi untuk perpaduan ni kita boleh macam kalau hari raya mereka datang ke rumah kita berkunjung, ataupun kalau hari Deepavali kita pergi ziarah mereka kan. Itu tak ada masalah. Okay, so itu salah satu cara lah untuk kita menjalinkan perhubungan yang harmoni. Okay, kalau itu dekat rumah. Okay, kalau dekat sekolah macam mana cara? Aktiviti berkumpulan juga. Melakukan aktiviti sama-sama kan, maksudnya kita kena berkawan lah, kena bertaaruf, lita'arufu tadi tu. Okay, berkenalan, bertegur sapa, jangan sombong kan. Macam awak ada seorang lain bangsa kan, Kalai. Macam mana hubungan awak dengan Kalai? Okey kan? Okey. Okey, sangat dah kenal daripada form 1. Maksudnya tidak ada awak tak pulaukan dia kan, walaupun dia seorang-seorang. Maksudnya Kalai pun duduk dalam kelas awak, dia tak kekok. Betul tak? Dia tak kekok. Malah sama-sama belajar, sama-sama berbincang tentang pelajaran dan sebagainya. Okey, itulah cara untuk mengeratkan perpaduan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mengiktiraf kemuliaan dan harga diri manusia tanpa mengira rupa, paras dan etnik. Okey. Yang ini macam tadilah yang Ustazah sebut contoh yang tadi Bilal bin Rabah tadi tu. Okey, maksudnya kita tak boleh buat kawan-kawan kita ataupun saudara se-Islam ke ataupun bukan Islam ke, walaupun kita tengok dia ada kekurangan, kelemahan, jangan hina mereka. Yang itu bukan ajaran Islam. Islam tidak membenarkan kita menghina ataupun memusuhi sesama kita. Maksudnya kena iktiraf kemuliaan dan harga diri manusia ni. Okey, kena jaga perasaan mereka. Kurang ke jangan hina mereka lah. Itu sajalah yang dimaksudkan dekat situ, yang kita kena faham lah. Kena maksudnya sebab kita kena ingat semua tu adalah sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak pandang pun semua tu. Okey. Yang ketiga, menjalinkan hubungan dengan orang bukan Islam selagi mereka tidak memusuhi Islam. Baik, yang ini hubungan dengan bukan Islam ni, hari tu tajuk mula-mula sekali kita ada belajar kan tingkatan 5. Ingat tak tajuk yang samalah, tajuk bahagian Al-Quran? Ingat tak lagi tajuk pertama? Apa tajuk yang pertama? Tajuk pertama ke tajuk ke? Ada kan Ustazah rasa Ustazah macam masa kat kelas yang pasal siapa ingat? Dah lupa dah syllabus. Yang pasal kita kena buat baik kepada orang bukan Islam, ada tak?
Tak ingat Ustazah. Ke Ustazah tersilap sebab tertukar dengan silibus KBSM dulu? Kiri Mukmin Berjaya. Tak ada kot. Silap Ustazah ni. Surah At-Taubah ayat 128 tu berkenaan dengan apa? Laqad ja'akum kan? Oh, tak ada kot tingkatan 5 ni. Sebab tahun ni kan ada awal-awal tahun dulu kan ada juga ajar yang tahun 2020 kan? Jadi keliru. Yang SPM 2020 tu jadi keliru kat situ. So tak adalah ya kelas untuk tahun ni. Oh, yang tu tajuk dia apa tu tuntutan buat baik kepada orang bukan Islam juga. Okey. Tak apalah kalau tak ada kita tengok semula kelas kat sini. Okey, maksud menjalinkan hubungan dengan orang bukan Islam ni selagi mereka tidak memusuhi Islam. Maksudnya kan macam kalangan kita ni kan duduk dalam pelbagai masyarakat, pelbagai bangsa, agama. Okey. Jadi kita tidak boleh memusuhi orang Islam selagi orang bukan Islam selagi mereka tu tidak memerangi Islam. Kan sebab orang kafir ni, orang bukan Islam ni ada dua kan. Satu kafir dipanggil kafir zimmi, satu lagi kafir harbi. Okay, kafir zimmi ni macam kafir yang duduk dalam negara kita. Lepas tu dia minta perlindungan daripada kerajaan Islam. Okay, dan sebab dipimpin oleh negara Islam. Okey, tapi mereka tidak memusuhi kita. Maksudnya mereka tidak ada niat untuk memerangi Islam, untuk menghapuskan Islam. Jadi menjadi kewajipan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka dan kita tak boleh memusuhi mereka. Kecuali kalau kita tahu mereka masuk dalam negara kita untuk memusnahkan kita, maka baru kita boleh bertindak memerangi mereka. Dan orang yang memerangi Islam ni kita panggil dia kafir harbi. Okey? Boleh faham? Faham Ustazah. Boleh Ustazah. Okey, yang keempat ni menggalakkan integrasi dan kerjasama yang akan saling melengkapi antara satu sama lain. Okey, boleh tak terangkan yang ni? Apa maksud dia menggalakkan integrasi dan kerjasama yang akan saling melengkapi antara satu sama lain? Boleh bagi contoh kerjasama apa? Dalam apa? Ustazah, dalam buku kan dia letak menggalakkan interaksi. Interaksi? Interaksi. Sekejap ya, tengok. Menggalakkan interaksi dan kerjasama. Itulah. Salah lah ni ya. Interaksi lah betul. Tengoklah buku teks mesti salah typing ni. Menggalakkan interaksi. Okey, interaksi maksudnya apa? Percakapan, perhubungan. Bercakap. Okey, komunikasi dan sebagainya kan. Okey, dan kerjasama yang akan saling melengkapi antara satu sama lain. Okey, cuba bagi contoh. Macam mana cara kita nak melengkapi antara satu sama lain, kerjasama yang macam mana? Contoh aktiviti. Siapa tu? Boleh je siapa-siapa. Go first. Kamal, you go first. Okay. Kerjasama yang akan saling melengkapi antara satu sama lain ni macam contoh paling senang gotong royong lah. Diorang contoh kat dalam satu kawasan kejiranan tu mestilah ada yang berlainan agama, berlainan bangsa. So macam contoh nak buat kerja, contohlah macam ada satu masalah. So masalah tu bukan orang yang apa nak cakap macam ni? Bukan contohlah orang A dia tak reti. So orang B dia ada kemahiran maksudnya yang akan saling melengkapi satu sama lain. Kalau tak dia benda macam mana? Betul lah tu. Betul lah tu Kamal kan. Maksudnya mesti ada
kerjasama dari segi kemahiran kan. Contoh kan, orang ni dia tak tahu tentang ini. Macam hari tu yang kita belajar pasal ulang kaji pasal perkongsian kan, yang muamalat tu, yang tajuk tingkatan 4 tu. Kan orang ni keluarkan modal, orang ni keluarkan kemahiran. Jadi dia boleh tubuhkan satu syarikat kan yang boleh berjaya. Kan keuntungan dia sama rata. Macam itulah. Maksudnya faedah dia boleh dapat bersama-sama. Okey. Okey, tadi Fazah Amna nak cakap apa? Ada idea apa? I said like for example orang bukan Islam untuk memajukan bisnes mereka. Okay. I mean betul lah tu ya. Ada? Ada lagi ke Fazana? No, I think Kamal already explained my point. Like, if satu orang tu macam lemah, example like orang A tu lemah benda ni, orang B tu lemah benda lain, they both can complement each other and help each other out. Okay, betul lah tu. Okay, sama kan lebih kurang dengan Kamal. Okay, sama jugalah kalau kita nak menentang musuh dan sebagainya, kita kena kerja sama antara satu sama lain. Yang lemah dibantu oleh orang yang kuat. Okay? Yang kuat akan membantu yang lemah. Macam itulah. Jadi keuntungan dia, faedah dia, manfaat dia dapat dirasai bersama-sama. Okay, itu yang keempat lah. Okay, sekarang kita tengok selain daripada tuntutan saling mengenali dalam kalangan pelbagai bangsa ni, kita tengok juga yang kedua yang dituntut dalam ayat ialah keutamaan takwa. Okay, apa dia yang dimaksudkan dengan takwa kat sini? Keutamaan yang macam mana? Iaitu yang pertama, Allah SWT tidak melihat jantina atau bangsa, tetapi Allah SWT memandang hati dan amalan hambanya. Okey, jadi kat sini yang penting sekali ialah kita kena jaga hubungan kita lah. Okey, hati kita, amalan kita. Okey, amalan yang menjalinkan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama manusia. Okay, jadi itu yang Allah pandang lah. Maksudnya kat mana yang Allah nampak ialah dekat ketakwaan, dekat takwa. Okay, keimanan kita yang Allah pandang. Okay, bukannya Allah lihat kepada jantina, lelaki atau perempuan, sesuatu bangsa, okay, kehebatan sesuatu bangsa dan sebagainya. Tak, Allah tak pandang semua tu. Tetapi yang Allah pandang ialah hati dan amalan setiap hambanya. Okay, jadi yang perlu kita jaga kat sini ialah jaga iman kita lah, ketakwaan kita, apa yang Allah suruh. Allah suruh kita buat baik kepada sesama manusia, kena buat baik kepada semua bangsa, tidak kira kepada sama manusia tu tidak kira bangsa, agama dan sebagainya. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, manusia adalah sama di sisi Allah SWT. Yang ini kita kena ingat. Manusia tu sama saja di sisi Allah SWT. Walaupun kita tengok orang itu ada kekurangan, orang ini ada kelebihan dia, itu pada pandangan mata manusia sahaja. Sebab tu manusia ni dia ada perasaan, kadang-kadang tak selesa, kadang-kadang dia rasa ada perasaan iri hati dan sebagainya. Tetapi di sisi Allah, manusia itu sama sahaja. Yang membezakan hanyalah iman ataupun takwa. Okey, yang ketiga, meyakini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui makhluk ciptaannya sebagai asas keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ini apa benda yang kita perlu faham dekat sini? Ialah tentang kekuasaan Allah, kan? Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah perlu yakin tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan makhluknya. Okey, dengan pelbagai bentuk, rupa, bangsa. Bila kita tengok kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang bermacam-macam jenis, walaupun nama dia sama manusia, dikurniakan akal fikiran yang sama, tetapi
Kenapa berbeza? Ada yang warna kulit dia cerah sikit, ada yang gelap sikit, ada yang macam sawo matang macam tu. Lepas tu kenapa ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kurus, ada yang gemuk, kan? Sebab kalau kita fikir-fikirkan baru kita tahu bahawa itulah bukti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Yang mampu, yang boleh menciptakan manusia dengan bermacam-macam rupa dan jenis, bentuk dan sebagainya. Jadi bila kita fikir, kita renung tentang kekuasaan Allah ni, maksudnya kita tak perlu tengok benda lain pun, tengok pada kejadian kita sendiri pun, kan, dalam kalangan kita, dalam ahli keluarga kita dengan adik kita pun berbeza, kan. Kita Allah ciptakan kulit sepatutnya kita kena fikirlah, kan, tentang kejadian kita, kejadian alam sekeliling dan sebagainya sebagai bukti keimanan kita kepada Allah. Dia akan lebih meyakinkan lagi kita tentang kewujudan, kekuasaan dan kebijaksanaan Allah SWT. Bila ada perasaan tu dalam diri kita, maka dia akan menguatkan lagi lah asas keimanan kita kepada Allah SWT. Boleh faham tak? Boleh faham Ustazah? Boleh, Seterusnya yang keempat, menunaikan hak sesama manusia walaupun berbeza kaum dan budaya, kerana perkara itu merupakan sebahagian daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dilaksanakan. Apa dia yang dimaksudkan dengan hak dekat sini? Hak sesama manusia walaupun berbeza kaum dan budaya. Cuba bagi contoh. Apa contoh hak sesama manusia? Hak apa? Boleh tak bagi pendapat? Yang tak pernah bersuara tu, Kang, nanti Ustazah sebut nama Kang. Boleh bagi idea? Contoh hak hak antara jiran ke? Siapa boleh bagi contoh? Jangan ni Ustazah. Jangan ganggu ketenteraman dia. Jangan ganggu ketenteraman. Contoh dia. Ketenteraman siapa? Ketenteraman jiran lah. Jiran. Jiran tu sebenarnya kat sini dia kata walaupun berbeza kaum dan budaya, kan. Maksudnya kita berjiran, ada jiran kita orang Islam sama kita, kan. Ada yang bukan Islam. So walaupun mereka bukan Islam, mereka juga ada hak-hak yang perlu dijaga bersamalah. Mereka kena jaga hak kita juga kena jaga hak dia. Contoh tadi siapa sebut tadi, Kamal ke? Siapa? Tentang hak menjaga ketenteraman tu, kan. Apa contoh kita kena jaga ketenteraman dari segi apa? Contoh tidak membuat bising, kan? Tak membuat bising seperti apa? Bagi contoh. Contoh dia macam ni Ustazah. Contoh jiran sebelah tu agama dia lain. Contoh agama dia Kristian. Lepas tu yang jiran sebelah sini pula agama dia Islam. So kalau Islam kan kita mengaji, solat apa semua. So kalau kita mengaji tu kita jangan macam kuat-kuat ke apa ke, takut macam ganggulah jiran sebelah tu. Betul. Sangat betul. Mengaji ke ataupun berzikir ke, kan. Jangan sampai mengganggu ketenteraman jiran. Ataupun kita pasang radio, pasang TV, kan. Kuat-kuat ataupun apa-apa sajalah yang kita buat dalam rumah tu sehingga boleh mengganggu ketenteraman jiran sebelah. Ataupun tak kiralah sebelah ke, depan rumah ke dan sebagainya. Ataupun kalau kita ada motor lah, motosikal.
Kan kadang-kadang kita sengaja tekan minyak kuat-kuat masa start tu sampai mengganggu lah jiran tengah tidur ke apa ke, dia nak belajar ke dan sebagainya. Betul tak? So kena jagalah semua tu antara hak-hak dia lah. Okey, juga kalau selain daripada hak-hak itu, hak-hak untuk kebersihan pun sama juga, kena jaga persekitaran. Kan boleh mengganggu kalau kawasan rumah kita kotor. Secara automatiknya kalau kawasan kotor, apa benda yang akan datang ke rumah? Macam-macam kan, dengan tikusnya, dengan lalatnya, dengan nyamuk, Aedes dan sebagainya. Jadi dia akan mengganggu jugalah ketenteraman jiran tu dengan bau busuk. Tu hak-hak. Okey? Boleh faham tak kat sini? Boleh ya? Boleh. Okey. So habislah tajuk ni sebenarnya. Last sekali pengajaran ayat, apa yang kita boleh ambil kat sini daripada ayat 13 surah Al-Hujurat. Okey, kalau pengajaran ayat PIH ada pendahuluan, isi dan juga huraian. Okey, kita hendaklah saling bekerjasama untuk membina kehidupan yang harmoni. Kita hendaklah saling bekerjasama ni, isi untuk membina kehidupan yang harmoni ni adalah huraian. Okey, kita hendaklah ni pendahuluan lah. Okey. So faham ya cara nak buat pengajaran. Okey, yang kedua, kita hendaklah menghormati kepelbagaian budaya supaya supaya wujud persefahaman dalam kalangan masyarakat. Okey, betul lah. Okey, kita hendaklah berusaha untuk membaiki akhlak supaya menjadi insan bertakwa. Yang ini salah satu cara lah tadi, macam mana kita nak jadi orang yang bertakwa selain daripada kita tidak membeza-bezakan rupa paras dan sebagainya tadi tu. Kita kena betulkan akhlak kita. Okey, jadilah orang yang mempunyai akhlak yang mulia, yang hati dia sentiasa bersih, tidak ada perasaan dengki, iri hati, benci, dendam dan sebagainya. Okey, maksudnya walaupun kita berbagai bangsa dengan pelbagai warna kulit, rupa dan sebagainya, maka kita kena menjalinkan hubungan yang baik sesama kita. Tak boleh bergaduh dan sebagainya lah. Kita pun akan hidup dalam keadaan aman kan? Ada soalan tak? Tak ada, Ustazah. Tak ada. Okey, tengok sikitlah penilaian ayat. Okey, baca ayat 13 surah Al-Hujurat di hadapan guru secara bertajwid. Okey, tadi dah berapa orang baca. Apakah maksud potongan ayat berikut? Apa maksud li ta'arafu? Li ta'arafu. Li untuk ta'arafu? Saling berkenal. Li ta'arafu, saling berkenal-kenalan. Okey. Syu'uban. Pada orang fogging tu kat luar rumah Ustazah. Ada dengar? Tak ada, Ustazah, tak dengar. Kuat juga tu. Kawasan ni ada denggi kot. Syu'uban. Bangsa ke Ustazah? Bangsa. Okey, bagus. Yang ketiga, khalaqnakum. Khalaqnakum. Menciptakan. Menciptakan. Khalaqna, menciptakan. Kum, kamu. Menciptakan kamu. Okey, ini maksud potongan ayat. Okey. Kemudian yang ketiga, jelaskan sebab turun ayat 13 surah Al-Hujurat. Okey. Kalau sebab turun ayat 13 Al-Hujurat ni, dia tanya soalan, jelaskan, perlu tak kamu bagi penuh macam tadilah yang kisah Bilal bin Rabah tu. Macam mana cara nak ringkaskan, nak jawab soalan jelaskan tu? Siapa boleh bagi jawapan kat sini? Nak tengok macam mana? Okey, tadi ni sebab turunnya ayat kan?
So macam mana nak rekaskan, nak jawab soalan jelaskan tu? Buat bentuk Ustazah pun. boleh ke sorry. Apa dia? Tak dengar. Ain ke? Boleh ke kan jelaskan kan tak payah panjang-panjang kan? Boleh ke kalau macam ambil satu poin je, terdapat sahabat yang memandang rendah kepada Saidina Bilal bin Rabah. Macam tu je. Sebab itulah turunnya ayat tu. Okey. Boleh tu yang Ustazah tanya tadi tu. Macam mana kita nak jawab soalan jelaskan. Sebab jelaskan tu jawapan dia tak perlu kepada jawapan panjang kan. Memadai dengan ayat yang lengkap saja. Okey, kalau Ain kata tadi nak jawab kerana sebab turunnya ayat terdapat sahabat yang memandang rendah kepada Saidina Bilal radhiyallahu anhu. Okey, sambunglah sikit ketika beliau diminta untuk melakukan azan di kota Mekah. Boleh? Boleh ambil? Ustazah, Boleh. Ya. Ustazah, kalau kita simpulkan macam Rasulullah menegur perbuatan sahabat yang memandang rendah kepada Bilal bin Rabah. Boleh juga. Boleh. Satu cara nak jawab maksudnya tak perlulah awak tersalin semua ni, copy paste semua ni, tak perlu. Ini terlalu panjang. Ni macam apa? Karangan pula, macam soalan kebat pula. Okey. So soalan kedua macam itulah cara dia nak jawab soalan turunnya ayat, sebab turun ayat. Yang keempat, terangkan mengapakah kita dituntut untuk saling mengenali dalam kalangan pelbagai bangsa dan kaum. Okey, terangkan mengapakah lagi. Okey, kalau soalan terangkan wajib ada tu. Sebab apa kita perlu saling mengenali dalam kalangan pelbagai bangsa dan kaum ni? Apakah sebab dia? Terangkan. So mula-mula cari isi dulu. Boleh ke Ustazah ambil yang dia dah bagi ni? Boleh. Apa yang dia bagi? Cuba ni bagi tahu. Yang tadi tu lah menggalakkan interaksi dan kerjasama yang akan yang akan saling melengkapi, ya betul. Okey, yang itu itu cara kan, tuntutan saling mengenali. Boleh awak nak ambil yang tu. Awak terus nak jawab apa tu, menggalakkan tu. Yang itu, menggalakkan interaksi dan kerjasama yang akan saling mengenali melengkapi antara satu sama lain. So mana dia isi dia? Interaksi dan kerjasama lah. Menggalakkan interaksi dan kerjasama. Okey, huraian? Yang tu boleh jadi huraian ke? Yang akan saling melengkapi antara satu sama lain. Boleh tak? Supaya? Supaya pun boleh. Okey, supaya dapat melengkapi antara satu sama lain pun boleh. Okey, kalau yang tu pun sebenarnya boleh juga dijadikan sebagai huraian. Sebab kan hari Ustazah pernah beritahu kan banyak kali dah, kalau yang untuk suka tu supaya untuk kerana agar mesti ataupun wajib jawab perkataan suka tu untuk pengajaran ayat, atau awak tak boleh guna perkataan lain untuk pengajaran ayat ataupun hadis untuk kata hubung. Okey, tapi kalau soalan terangkan untuk hikmah ke macam sekarang ni, terangkan mengapakah kita dituntut untuk saling mengenali ni, tak apa. Boleh je guna perkataan lain selain daripada supaya untuk kerana agar tadi tu. Okey, so kat sini kalau tadi Firdaus kata menggalakkan interaksi dan kerjasama. Okey, yang tu boleh dijadikan isi. Yang akan saling melengkapi antara satu sama lain, itu pun boleh juga dijadikan sebagai huraian. Ataupun isi dia boleh ambil panjang sikit. Kita jadikan isi dia menggalakkan interaksi dan kerjasama yang akan saling melengkapi. Okey, yang akan saling melengkapi tu isi. Antara satu sama lain itu sebagai huraian. Okey, maksudnya antara tu boleh dijadikan sebagai
pengajaran ayat dan hadis dengan soalan terangkan yang lain. Okey, untuk soalan terangkan untuk soalan yang lain lah selain daripada pengajaran ayat atau hadis tadi. Okey. Yang akhir sekali nombor 5, terangkan 2 pengajaran ayat. Yang ini wajib guna sukar. Tak boleh guna perkataan antara ke, daripada ke, manakala ke, tak boleh. Okey? Terangkan 2 pengajaran ayat. So apa dia? Kita hendaklah mesti ada P dulu, pendahuluan. Okey, ataupun penegasan. Kita hendaklah saling bekerjasama untuk membina kehidupan yang harmoni. Nampak dia gunakan perkataan untuk ni ialah suka tu lah, S-U-K-A. Okey? Boleh tak? Boleh Ustazah. Okey. Cuba bagi yang lain. Jangan ambil yang 3 ni, ambil yang lain. Bagi satu je. Satu lagi pengajaran ayat. Boleh mulakan dengan umat Islam hendaklah ke? Boleh tak? Selain daripada perkataan saling bekerjasama, selain daripada menghormati kepelbagaian budaya, selain daripada berusaha membaiki akhlak ni. Ambil perkataan lain. Ustazah, kita hendaklah bersatu padu antara kaum supaya perbalahan dapat dielakkan. Okey, bagus. Betul. Kita hendaklah bersatu padu antara kaum supaya perbalahan dapat dielakkan. Betul. Yang ni pun boleh jadikan pengajaran ni. Kita hendaklah menunaikan hak sesama manusia. Kan? Walaupun beza budaya, kerana perkara itu merupakan sebahagian daripada perintah Allah. Buat betul lah orang fogging. Adalah sikit bunyi Ustazah. Ada sikit bunyi. Okey, yang ni pun boleh ambil menjalin hubungan yang harmoni, jadikan isi. Bahasa awak tambahlah dengan huraian kan. So maksudnya pengajaran ayat ni apa yang kita boleh ambil daripada keseluruhan ayat yang kita belajar tadilah. Okey. So ada apa-apa soalan tak? Tentang tajuk ni? Nahi. Tak ada. Tak ada. Okey, alhamdulillah, harap fahamlah. So rasanya untuk tajuk bahagian Al-Quran rasanya kita dah habis lah. Okay, nanti kita buat ulang kaji je. Okey, jadi untuk hari ini kita dah habis satu tajuk. Untuk kelas akan datang, saya tak ingat hari apa ada, Rabu ke Khamis lah. Tapi online juga kan. Yang tu kita standby, Ustazah nak awak standby buku apa tu yang kita beli, Madu Gemilang. Boleh Okay, boleh saja. Semua juga Gemilang. Okey. Dan untuk latihan ni boleh buatlah dalam buku yang Alaf Sanjung tu, buku aktiviti tu, buat ya untuk latihan tajuk hari ni. Boleh? Okey, itu sahaja. Boleh saja. Kalau tak ada tak ada soalan, kita okey, kita tutup lah. Betul ni, tak ada soalan ni? Kita tutup lah kelas kita dengan tasbih, kafarah dan surah wal as. Bismillah. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir. Nanti Ustazah bagi attendance. Okay, terima kasih Ustazah. Ustazah, itu ada question Ustazah. Okey, boleh. Ustazah, kalau yang Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Okey, apa Fazana nak tanya apa? kan ya attendance tu kan ada percentage of like what percentage